dengan limpah kurniaannya, sama-sama kita diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyambung kembali pengajian kitab kita tuan-tuan. Kita dah lama cuti, jadi kita akan sambung balik tajuk khiyar di dalam sistem jual beli mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita akan sambung malam ni khiyar aib. Khiyar ni maksud tuan-puan hantar balik barang dengan sebab, malam ni kita akan bincang dengan sebab barang itu berlakunya kerosakan pada barang. Sebelum khiyar ni tuan-puan, dia mesti berlaku dulu transaksi jual beli menurut mazhab kita. Dan kita belajar ni pun tuan-puan, khiyar dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau tak berlaku transaksi ataupun kontrak ataupun akad jual beli, maka tidak ada peruntukan khiyar di dalam sistem jual beli. Sebab itulah kita pastikan dulu berlakunya akad ataupun kontrak ataupun dipanggil transaksi jual beli itu, barulah ada peruntukan 3 khiyar ataupun dipanggil hukum boleh hantar balik barang ataupun duit antara penjual ataupun pembeli. Kedua-dua boleh memulankan balik. Itu peruntukan yang telah ditetapkan dalam sistem perniagaan ataupun dalam sistem jual beli. Kita akan sambung malam ini tuan-puan, khiyar dengan sebab barang yang kita beli itu berlakunya kerosakan barang itu. Khiyar yang pertama, dia berlaku khiyar dalam majlis. Boleh hantar balik walaupun dah bayar. Semasa kita berada dalam majlis jual beli, maksud majlis jual beli ni sebelum berlakunya perpisahan antara penjual dan pembeli, ada peruntukan undang-undang dalam sistem perniagaan dalam Islam, boleh dihantar balik barang ataupun duit ataupun harga. Bukan dengan sebab kerosakan, tidak, kerana dia nak cancel. Dia nak balik duit ataupun dia tak nak barang ni, nak pilih barang lain, boleh hantar balik walaupun dah bayar tapi masih berada dalam majlis. Tu dia panggil, nama dia lah peruntukan itu pun, peraturan ini, hukum ini, nama dia lah khiyar majlis. Khiyar ini maksud dia pilihan sama ada nak meneruskan jual beli jadi ataupun nak cancel, tu dipanggil khiyar, ataupun nak hantar balik. Kalaulah dalam majlis, syarak memperuntukkan diberi pilihan kepada kedua-dua pihak, boleh nak hantar balik barang, boleh nak ambil duit. Jadi kedua-dua pihak ini mesti menerima. Haram salah satu daripada kedua pihak ini dia menolak, dia kata tak boleh hantar balik, saya tak terima. Kenapa? Kita dah angkat jual beli dah, tak boleh hantar balik barang. Haram ke atas mana-mana pihak di antara dua ini menolak khiyar. Kenapa? Kerana khiyar dalam majlis ini dipanggil khiyar secara auto, tak perlu dipilih. Syarat memberikan secara langsung kedua-dua pihak ini, tak perlu memilih. Maksudnya tak perlu dinyatakan dalam akad itu. Sebab ada nombor 2-nya, dia panggil khiyar syarak. Kita akan ulang balik sebelum nak masuk malam ni khiyar yang ketiga. Cuma tuan-puan, peruntukan ni hukum ni hukum boleh hantar balik ni, sekiranya langkah pertama settle. Apa dia? Ada akad jual beli. Kalau akad jual beli fail ataupun tak ada akad pun, main haulu main bayar saja, maka tidak ada peruntukan khiyar, tak boleh nak hantar balik. Melainkan itu secara sukarela. Itu tak apalah, secara sukarela kita deal, saya tak jadi beli, boleh dah saya hantar balik, saya nak pilih barang lain, ataupun saya kebetulan nak guna duit ni je ada. Penjual tak wajib hantar balik. Kenapa? Kerana tadi tak berlakunya jual beli. Contohlah dia berlakunya hebah, dia pilih akad hebah, dia pilih akad apa nama ini, dia panggil hebah bisawab, dia pilih akad lain, akad hadiah. Jadi tak boleh untuk orang panggil apa, minta barang ataupun duit
ataupun bahasa lain tak boleh nak pilih khiyar. Kenapa? Kerana dia tak berlakunya akad jual beli. Sebab tu kena settlekan dulu akad jual beli. Jadi kita ni tuan-puan, kita belajar sebagai info, sebagai maklumat ataupun ilmu, walaupun praktikalnya jarang berlaku hari ni tuan-puan. Jarang orang beli hantar balik. Kenapa? Jual beli tu pun dah hilang. Maksudnya akad jual beli tu pun dah hilang dah. Kalau hantar balik pun secara sukarela, tak berlakunya sistem khiyar. Maksudnya kita bukan pilih sistem syarak. Kalau kita nak hantar balik atas sukarela je, kita deal dua-dua ni, walaupun kita beli tadi tak ada akad, kemudian kita rasa tak selesa ataupun rasa barang ni rosak dan sebagainya, hantar balik, itu berlaku secara sukarela, bukan berlaku di atas sistem syarak. Ni kita nak bincang ni, orang panggil apa, peruntukan dan syarak di dalam sistem perniagaan dalam Islam. Sebab tu dia tuan-puan, nak tuan-puan peniaga payah dah nak cari. Contohlah pasar raya besar ni payah dah nak cari orang Islam. Wakil adalah, cashier tu orang Islam lagi, owner dia tu jarang dah. Jadi lagi-lagilah tak beramal dengan khiyar ini, dengan khiyar ini, ataupun di bahasa ini dia panggil money back guarantee lah. Baik, walaupun dah pupuh tuan-puan, tapi Islam itu tetap ada sistem syariat ataupun sistem jual beli ini dalam perniagaan Islam ini tetap ada sampai kiamat. Kita menjadi tanggungjawab untuk kita belajar, walaupun di lapangan tu payah dah nak beramal. Kalau kita nak buat pun orang tak terima tuan-puan, nak hantar balik dia tak boleh lah. Lepas beli kira jadi, mana boleh hantar balik. Itu haram sekiranya dia tak menerima hantar balik barang. Haram ke atas penjual. Kenapa? Kerana ini peruntukan syarak. Kalau dalam majlis tak boleh nak menolak khiyar. Kalau dalam majlis, melainkan ada boleh tolak khiyar. Khiyar yang boleh tolak ni tuan-puan nombor dua ni nama dia khiyar syarak. Khiyar syarak lagilah tuan-puan tak ada juga. Kenapa? Kerana khiyar syarak ini mesti pilih. Kalau tak pilih dia tak ada. Yang autonya ialah khiyar majlis. Kalau dalam majlis tak perlu pilih, memang peruntukan syarak di antara dua-dua ni boleh pilih nama ada nak tolak ataupun nak teruskan jual beli ataupun salah seorang. Tapi nombor dua ni tuan-puan, nama dia ialah khiyar syarak. Khiyar syarat 3 hari ini mesti pilih dalam akad. Kalau dia tak pilih dalam akad, tidak ada pilihan, tak boleh hantar balik. Contoh tuan-puan, kita beli motor, kita beli kereta, kita beli apa pun, tak mesti kenderaan, kita beli apa pun. Dalam akad jual beli itu kita tambah khiyar di belakang. Asalnya skrip akad jual beli, kita dah belajar ada 3 jenis skrip itu. Asal dia tak boleh tambah perkataan lain, terbatal skrip ataupun lafaz ijab qabul. Tapi dibolehkan sekira kita masukkan dalam skrip ijab dan skrip qabul, kita masukkan khiyar sah, tak terbatal ijab dan qabul. Maksudnya sah lafaz ijab dan qabul. Macam mana contoh? Saya beli kenderaan ini, contohlah saya beli motor ini dengan harga 30,000 tunai, di belakang tambah, dan saya pilih khiyar 3 hari. Sepanjang 3 hari itu dia boleh hantar balik motor. Sama ada dia bukan kerana rosak, bukan, dia try tak selesa dengan dia, bukan kerana berlaku kerosakan apa, tidak. Itu yang kita nak bincang malam ni, berlaku kerosakan. Tapi dia tak nak, dalam tempoh 3 hari, jangan lebih. Tempoh 3 hari dia boleh hantar balik kepada owner asal, dan owner wajib beri balik duit walaupun dah berlaku bayar. Itu dipanggil apa? Dipanggil khiyar syarak. Maka khiyar syarak ini nak orang panggil apa, boleh pilih dia mesti pilih ketika lafaz ijab qabul. Kalau lafaz ijab qabul kita tak ada lafaz, main bayar saja, tidak ada khiyar syarak. Kena ada lafaz ijab dan qabul. Lafaz saya beli kenderaan ni, saya beli motor ini dengan harga RM30,000 tunai dan tambah dan belakang, saya pilih khiyar 3 hari. Settle. Lalu penjual dia boleh nak pilih khiyar ataupun boleh tak nak pilih. Dia kata saya tak nak pilih khiyar, saya kira jadi dah, saya nak jual dah, barang ni memang saya nak jual.
Maka dia akad seperti biasa. Saya jual motor ini dengan harga RM30,000 tunai. Settle. Dia tak pilih khiyar. Boleh. Jadi lepas 3 hari tuan-puan, kalau tak hantar balik, kira jadi. Tak boleh dah nak hantar balik hari keempat. Kerana tempoh yang diperuntukkan dalam khiyar hanya setakat 3 hari sahaja. Tak boleh lebih. Lebih itu tuan-puan, maksudnya contoh hari keempat, barulah dia rasa tak nak guna barang ni, nak hantar balik. Hari keempat dah habis dah tempoh. Maka boleh dah dihantar balik? Tak boleh hantar balik. Melainkan sukarela penjual untuk menerima ihsan dia. Tapi dari segi syarak, tak haram kata penjual menolak. Penjual kata, dia kira jadi dah 4 hari dah ni, mana boleh hantar balik. Tak haram kata penjual, dia tak nak bagi balik duit. Syarat tak memaksa penjual. Kenapa? Kerana syarat telah menyediakan peraturan. Kalau rasa tak confirm nak beli, pilih khiyar 3 hari. Fikirlah dalam 3 hari itu nak terus ke barang ni ataupun nak hantar balik. Syarat dah beri, orang panggil hak kepada pengguna dan hak kepada penjual. Itu keadilan sistem perniagaan dalam Islam. Tuan-tuan, inilah yang syarak jaga antara keadilan, nilai-nilai keadilan dalam sistem perniagaan Islam. Supaya apa? Supaya dia tak menyesal. Beli kena tak selesa barang dia tak berapa selesa guna. Mula-mula masa beli tu, masa akad rasa okey. Walaupun terai motor jenis boleh terai tuan-tuan. Contoh kenderaan dia boleh terai, boleh test drive. Jadi masa drive tu okey. Tiba-tiba balik rumah dia rasa tak selesa pula pakai, nak berkenan pula brand lain, dia boleh hantar balik. Itu asal dalam sistem jual beli. Tapi hari ni tuan-tuan dah tak berlaku dah. Beli tu kira jadi dah. Tak boleh nak hantar balik. Tapi kalau dia tak pilih khiyar, maka tak wajib penjual memberi balik duit, dan juga dia panggil cancel, tak wajib. Kenapa? Kerana tak pilih khiyar. Satu lagi tuan-puan, dia panggil apa? Cara terakhir, kalaulah penjual kita dah habis tempoh 5 hari ke 6 hari ke sebulan dah, barulah fikir nak hantar balik, maka syarat tidak memberi peruntukan untuk lebih daripada kadar yang telah ditetapkan. Jadi penjual tak wajib hantar, tak wajib orang panggil menerima cancel ini, tak wajib. Cuma dia boleh guna satu je kota. Peruntukan. Ada peruntukan dalam sistem perniagaan Islam ataupun sistem muamalah. Nama dia ialah iqalah. Iqalah ini peruntukan yang di-offer oleh syarak kepada penjual. Apa dia iqalah tuan-puan? Iqalah ni bukan wajib, peruntukan sunnah. Ada bahkan afdal kata ulama. Iqalah ini dia panggil apa? Dia panggil faskun bitaradi, iaitu cancel dengan reda penjual. Walaupun syarat tak peruntukkan, walaupun dah khiyar syarat dah tak pilih, dan khiyar aib, tidak berlaku damage, tak berlaku kerosakan pun barang ni tak boleh nak hantar, tetapi orang panggil penjual memilih iqalah yang di-offer oleh syarak. Iqalah ni apa? Iaitu fasah ataupun cancel secara sukarela. Tu dia panggil faskun bitaradi, cancel secara sukarela. Itu offer syarak, tawarkan kepada penjual pahala yang besar, meraihkan, memenuhi hajat pembeli yang dia nak menolak ataupun yang nak hantar balik barang kerana dia ada hajat, dia nak barang lain, ataupun dia nak guna duit, ataupun dia nak bertukar berkenal kepada brand lain. Maka kita meraihkan dan orang panggil tolong selesai keperluan dan hajat dia. Itu besar pahala. Dia panggil iqalah. Nabi kata apa? Nabi kata man aqala an-nas fid dunya aqalallahu fil akhirah. Sesiapa yang memudahkan urusan orang di dunia, hajat dia di dunia, dia perlu benda ni, kita tunaikan hajat dia, aqalallahu fi yaumil qiyamah, nescaya Allah Ta'ala akan memudahkan urusan dia di pada mahsyar. Ketika mana sistem perbicaraan di pada mahsyar, Allah kira satu persatu harta benda dia, maka di sinilah Allah akan tengok adakah orang ini banyak menggunakan iqalah di dunia dulu, banyak memudahkan urusan orang di dunia dulu, dia ada kuasa, dia boleh memudahkan urusan, dia peniaga, dia bantu pembeli, memudahkan urusan pembeli. Maka
Allah akan memudahkan urusan di padang mahsyar kelak. Ini janji ataupun offer yang diperuntukkan di dalam sistem perniagaan dalam Islam. Baik, habis. Itu peniaga tu, dia nak pahala besar. Peniaga ni Nabi kata apa? Peniaga Islam yang amanah dan jujur dan iqalah dan mudah bicara, mudah urusan pembeli, maka dia akan dibangkitkan bersama-sama anbiya dalam syurga nanti. Dia berada di level VIP di syurga nanti. Siapa dia? At-tajirul aminu saduqa. At-tajirul amin, peniaga yang amanah, dia tidak menipu, dia jual barang, dia jujur. Al-amin wasadiq, dan jujur. Dia tidak ada ghasya wal khianah, tidak ada tipu daya dan khianat di dalam transaksi jual beli dia ataupun dalam perniagaan dia. Maka Nabi kata orang peniaga ini akan dibangkitkan bersama dengan para nabi di syurga nanti. Itu antara offer peniaga-peniaga yang jujur dan peniaga-peniaga yang amanah, dan peniaga yang satu lagi banyak membantu pembeli, memudahkan urusan pembeli. Baik, habis. Kita tengok masuk malam ni tuan-puan. Malam ni pula tuan-puan, dia kenapa boleh hantar balik? Haram kata penjual menolak dengan sebab berlaku kerosakan pada barang. Cuma kena ingat, rosak itu bukan baru. Kalau rosak baru tak wajib hantar. Tak wajib hantar, tak wajib pembeli penjual terima. Rosak lama. Ketika kita akad jual beli, barang ni dah damage, dah rosak dah expired dah, tapi tak perasan. Di rumah baru kita perasan, expired dah roti ni, boleh hantar balik. Kita panggil apa? Terma dia, nama dia lah khiyar aib. Hantar balik dengan sebab berlakunya kerosakan barang ini, boleh hantar balik. Kalau nak guna tak payahlah tuan-puan, tak ada masalah apa. Nak cerita kita tak nak guna, nak hantar balik, nak tukar barang lain ataupun nak ambil duit, boleh. Bahkan penjual wajib menerima. Kalau penjual kata kita dah beli dalam etika kami, selepas beli tak boleh pulang balik, itu haram kata penjual. Dia menutup orang panggil apa? Menutup khiyar aib ataupun menolak khiyar aib. Ini haram kata penjual ataupun peniaga. Kan ini peruntukan yang telah ditetapkan dalam ekonomi Islam ataupun dalam perniagaan Islam. Baik, kita sambung tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 19. Bila didapati ada cacat pada barang jualan, tersambung kat situ. Sebelum ni dia dah cerita tuan-puan cacat, boleh pulang. Cacat ni maknanya cedera ataupun damage ataupun rosak. Di atas perenggan atas tu dia cerita cacat pada sahaya, iaitu seperti yang telah terpotong buah kemaluannya. Kalau kita beli hamba ni, kita dah bincang sebelum daripada ni. Ni nak cerita mana contoh damage, contoh rosak ni, barang rosak ni. Kalau makanan kita tahulah, contoh hari ni mudahnya expired lah. Makanan yang ada expired dia jual lagi, maka boleh hantar balik. Kerana berlaku kerosakan. Kalau tak rosak lagi walaupun expired, iaitu tak ada masalah apa. Ini dia contoh sahaya hamba yang dikasih zakar dia, telur dia dibuang tuan-puan, hamba lelaki lah. Ni dikira orang panggil aib, dikira damage dia, dikira rosak. Ataupun berzina, hamba yang suka berzina, boleh hantar balik. Ataupun mencuri, perangai hamba ni tak berapa cantik tuan-puan, kerja mencuri barang orang, boleh hantar balik. Ataupun pelari, ataupun hamba suka lari, tak duduk rumah. Kita bela hamba supaya itu buat kerja sekejap dia lari, pergi lepak merata, jenuh kita mencari hamba kita. Buat kerja sekejap saja. Ini boleh hantar balik. Ini antara benda-benda yang orang panggil apa? Orang panggil barang. Kalau hamba, kalau orang itu, hamba ni orang lah. Antara kriteria dia yang boleh dihantar balik, yang dikira aib berlakunya pada diri dia ini, perangai dia. Perangai dia ni, kalau perangai yang tak cantik, dikira aib juga. Bukan fizikal dia saja. Bukan dia tengok fizikal. Contoh kita beli hamba perempuan. Hamba perempuan ketika beli tuan-puan, dia boleh tengok muka dengan tangan saja, badan tak boleh tengok. Lepas akad jual beli boleh tengok badan dia. Sah akad jual beli kerana milik kita. Apabila milik kita, aurah hamba dengan tuan dia tidak ada, macam isteri. Kalaulah hamba itu bukan isteri orang. Contoh dia beli hamba ini masih, orang panggil apa, masih bukan isteri orang, hamba perempuan.
Asal sebelum dia akad ijab kabul, dia hanya boleh tengok muka dan tangan. Macam kita nak tengok perempuan nak meminang, bukan boleh tengok semua. Nak pinang tuan-puan, nak meminang, lelaki boleh tengok muka dengan tangan saja. Yang lain tak boleh tengok, haram. Lepas akad jual beli, hamba baru kita boleh tengok seluruh badan dia. Tiba-tiba kita tengok badan dia tuan tu, dia penuh penyakit kulit, contoh saja. Kita kata tak nak, kata rupa tengok muka cantik, tengok tangan pun okey, tak ada apa. Tiba-tiba tengok badan tu dia penuh dengan penyakit kulit, penuh panau, penuh kurat. Kita pun hantar. Boleh ke tak hantar? Boleh. Kenapa? Dikira aib. Fizikal dikira aib. Sebab itu jangan bimbang. Kenapa kalau tak boleh tengok badan dia, tak boleh tengok belakang dia, tak boleh tengok apa betih dia? Tak apa. Kenapa? Kerana lepas akad jual beli boleh khiyar. Itu Islam dah tetap dah peraturan. Tapi kalau barang lain boleh tengok, kena tengok. Kita dah belajar tu. Contoh beli barang lain, beli kereta, beli makanan, beli apa pun, kena tengok keseluruhan. Tu qaul mu'tamad. Qaul dhaif saja, beli tak boleh tengok, beli biskut tuan-puan, tengok gambar saja. Beli Milo tuan-puan, Milo, beli teh ke kopi ke mana kita tengok gambar saja. Beli beras pun nampak transparent tuan-tuan, itu transparent. Dia Islam dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Perantaraan tak boleh walaupun nampak transparent, tak boleh, dia kena tengok diri. Itu benda yang boleh tengok, kena tengok. Tapi kalau hamba kerana dia aurah, tengok muka dengan tangan saja. Lepas akad jual beli boleh tengok semua. Tiba-tiba ada benda kita tak kenal di badan dia, boleh hantar balik. Habis semua tu dia dah cerita. Baik, sambung hari ni. Apabila didapati ada cacat pada barang jualan. Barang jualan ada cacat, motor kita ada cacat, apa nama ni, rumah kita beli ada cacat, akad jual beli dah, rumah kita bocor sana bocor sini, ada cacat. Ataupun pada harga, cacat ni pada duit, duit koyak, tapi kita tak nak duit ni, duit lama ni, tak nak, boleh hantar balik. Tu bolehlah salah seorang daripada kedua pihak tu mana penjual dan pembeli, memulankan balik kepada taulan, kepada rakan dia. Penjual pulang balik pada pembeli, pembeli hantar balik pada penjual. Itu makna taulan. Dengan kadar yang segera pada adat. Malam ni tuan-puan dia nak cerita cara pulang barang. Dia ada cara yang telah diperuntukkan dalam peraturan. Tak boleh delay. Kalau delay, burn. Dia ada masa dia untuk hantar balik. Dia tak boleh. Apabila kita terus dapat berlaku rosak mana-mana, kena segera pulang balik, tak boleh delay. Cuma dia tak peruntukkan dari sudut orang panggil masa yang tetap, bukan 12 jam, bukan 24 jam, tidak. Dia kira apa? Dia kira kadar, kena pulang kadar yang segera pada uruf. Maksud apa kadar segera pada uruf? Kalau dia boleh terus, kalau malam boleh tunggu besok pagi untuk hantar ke kedai. Kalau pagi boleh terus, jangan tunggu petang. Dia boleh settlekan urusan penting. Contohlah, pagi tu dia dapat kesan kata barang dia rosak, dia kena hantar segera. Cuma dia ada urusan penting, boleh settle dulu urusan penting dia. Tu makna pada uruf. Jangan ada urusan apa pun sengaja dia kata tak apalah, tunggu petang pun nak hantar. Tak boleh. Burn, habis masa tempoh, tak wajib, apa namanya, penjual tak wajib terima. Tu dia kadar segera. Wajib pulang, boleh pulang ke itu dengan kadar yang segera pada adat. Dia cerita maksud kadar segera ni, tidak mengapa terlewat sedikit. Kalau terlewat sedikit tidak mengapa. Melewat sedikit kenapa? Kerana sembahyang. Ini nak cerita segera itu pada uruf dengan makna apa? Dengan makna settlekan, kalau ada urusan penting boleh settle dulu. Taklah apabila terus saja terus celapak terus kejar ke kedai, tinggal segala-galanya, tak tempat semayang, tak sempat makan, tak sempat mandi, terus kejar ke cashier. Takut apa? Takut habis tempoh khiyar, aib. Tak. Maksudnya dibenarkan untuk kita buat urusan-urusan penting. Lepas tu kita pergi. Mana contoh boleh delay ni? Kerana sembahyang atau kerana makan yang sudah masuk waktunya. Tapi bukan kerana sengaja nak lepak kedai mamak dulu.
Dia jumpa kawan, jom kita sembang dulu. Aku ni kebetulan nak hantar barang ni, barang rosak ni. Tak apalah, dah bertemu dengan kau, lama tak bertemu kawan, sembang dulu 2 jam. Tak boleh. Itu bukan keperluan. Hantar barang dulu, baru sembang dengan kawan. Tapi kalaulah kebetulan memang waktu tu waktu dia makan, lapar ni, boleh. Tu dia kata delay dengan sebab makan yang sudah masuk waktu, boleh. Bukan sengaja, bukan orang panggil kerana nak habiskan masa saja, tidak. Demikian jua sama juga delay boleh qada hajat hingga selesai. Bukanlah sampai segera tu tak tempat nak kecil, tu faham. Tak sempat nak qada hajat, tak sempat nak berak. Nak terberak pun dulu. Dia kata sabar, nak kena hantar barang dulu. Nak berak sangat dah. Boleh. Berak dululah. Janganlah sampai cepat sampai dia pun tak faham. Dia kata takut kalau berak dulu kan lepas tak lagi burn waktu khiyar aib ini. Tak. Ini sebab-sebab yang boleh. Tu kena faham. Tapi jangan faham terlebih pula. Lepas berak sembang pula. Yang tu tak boleh, dia habis burn masa dia. Tu kena faham. Jangan faham betul-betul. Janganlah terlampau cepat sangat sampai tak boleh buat kerja apa. Janganlah lambat sangat, delay terlebih sampai sembang yang benda tak perlu. Tu tak boleh. Dia kena segera hantar. Dan jika hari malam, boleh tunggu hingga subuh pagi esok. Lepas subuh tu baru kita hantar. Kedai dah buka, baru kita hantar. Habis. Baik, last kali ni tuan-puan, mudah saja. Dia nak cerita 2 perenggan ni kita habiskan. Dia nak cerita nak pulang di mana. Nak pulang ni, hari ni mudah saja, kedai tu lah kita pulang. Orang dulu ni tuan-puan, tak semestinya berurusan jual beli ni dia buka kedai. Kadang-kadang peniaga tak buka kedai pun, hantar di mana-mana. Hantar, jumpa di mana-mana boleh hantar. Kadang-kadang jumpa RNR. Hari ni orang online lah tuan-puan. Dulu sebenarnya tuan-puan dah berlaku, cuma dulu tidak ada sistem online. Dulu ni offline, cuma dia tidak ada kedai. Jual beli barang duduk rumah dia, dan dia boleh temu di mana-mana. Dia pergi hantar di mana-mana. Tak ada kedai mana-mana, tapi barang tu duduk di rumah dia. Nak hantar di rumah ke, nak hantar boleh dihantar di tepi jalan, ataupun hantar RR, ataupun hantar di hotel, jumpa dengan dia. Dia nak cerita di mana tempat kena hantar. Jika penjual itu berada dalam negeri, maksudnya penjual itu tak travel mana-mana. Dia tak musafir, tak keluar daripada kampung dia, tak keluar daripada negeri dia. Hendaklah dihantar balik barang itu kepadanya. Oleh kerana dia tak musafir, kita hantar dia direct, tak perlu hantar kepada wakil dia. Kalau dia musafir, dia tak ada kat rumah, dia outstation, kita kena hantar segera barang ni. Tak boleh delay, tunggu dia balik outstation, tak boleh. Nak hantar kepada siapa? Itu hantar pada wakil dia. Ni sekiranya dia ada dalam negeri, dia ada di rumah dia, dia ada di kawasan dia, hantar direct pada dia. Tu. Kerana kena hantar segera. Ataupun tak boleh bertemu dengan dia, kita nak segera hantar barang ni, hantar kepada siapa? Ataupun hantar kepada wakil, tak perlu tunggu dia, kena habis burn masa tempoh khiyar. Hantar kepada wakil dia. Sebab tu tuan-puan, kita pernah sembang dulu, dalam perniagaan Islam yang boleh tengok muka perempuan. Asal tuan-puan, muka perempuan ni dia aurah, tak boleh tengok, tak ada hajab. Muka perempuan tak boleh tengok tanpa hajab. Walaupun sembang bukan hajab, sembang tak semestinya kita sembang kena tengok tenu muka dia, tak perlu. Melainkan hajat, antara hajat yang dibenarkan tengok muka perempuan tuan-puan, tengok untuk kenal. Selain daripada meminat, hajat dia ialah dalam jual beli. Peniaga itu perempuan, juru jual itu perempuan, kita boleh tengok muka dia untuk kenal. Ni tak bincang hari ni tuan-puan, hari ni kita tengok lebih pada kenal, tenum hari-hari tengok muka perempuan. Bahaya hari ni tuan-puan. Lekat dalam melekat dalam minda kita lah. Boleh kenal tu semua kenal. Ni cerita asal, boleh tengok muka dia. Kenapa? Kerana kita nak khiyar hantar balik kepada peniaga ni. Asal tak boleh tengok muka perempuan, tapi boleh tengok antaranya lah
peniaga. Dia peniaga, kita boleh tengok. Bak nak hantar kepada dia, atau kepada wakil, hantar kepada wakil, atau kepada orang yang berwakil kepada dia, ataupun kepada walinya. Dia wakil, dia tak beri wakil pada orang lain, hantar pada wali dia. Siapa wali dia? Bapak dia ataupun nenek dia ke atas. Kalau kita beli dengan kanak-kanak tuan, belian dengan kanak-kanak ini dalam mazhab Syafi'i qaul mu'tamad tak sah. Ini kita dah belajar dah. Qaul dhaif sah. Dan mazhab Ahmad bin Hanbal sah. Mazhab Ahmad bin Hanbal sah. Mazhab Syafi'i jual beli kanak-kanak yang belum balik, qaul dhaif sah, qaul mu'tamad tak sah. Maka nak hantar pada siapa? Contohlah kita beli ikut qaul dhaif, beli dengan kanak-kanak, hantar kepada dia pun boleh, ataupun hantar kepada wali dia. Kena hantar pada wali. Bapak dia lah. Kalau dia peniaga, bapak dia. Ataupun datuknya, tu wali. Seperti bapa atau datuknya, tu wali dia. Ni wali tuan-puan, wali bukan wali nikah ni. Wali nikah 55 dalam mazhab Syafi'i. Wali yulma, wali yang menguruskan harta, dia ada 4 saja dalam mazhab Syafi'i, tak banyak. Wali yulma, wali yang tolong jaga harta anak belum balik. Wali yang tolong jaga harta orang yang sapih, orang bodoh walaupun dah balik. Wali orang yang jaga harta orang gila walaupun dah balik. Wali orang yang jaga harta orang yang bankrupt, orang yang muflis walaupun dia balik. Siapa dia? Dia ada 4 saja. Pertamanya ialah bapa. Kalau nak mudah 3 lah. Kalau 4 ni kita detail, bapa, datuk. Tapi kalau mudahnya 3, bapa ke atas. Bapa tak ada, datuk dia. Ni bukan kira belah ibu tuan-puan, belah bapa dia. Tak kira belah ibu. Maksudnya datuk belah bapa, bukan datuk belah ibu. Wali yulma yang mengurus, yang bayar zakat tuan-puan, sama je ni. Ni yang tolong handle harta. Zakat juga melibatkan harta. Jangan orang lain keluar zakat anak belum balik. Wali yulma dia kena keluar, jangan orang lain. Walaupun datuk dia, tengok-tengok cek datuk belah isteri, tak, dia kena datuk belah bapa. Jadi bapa ke atas. Kalau bapa masih ada, bapa wali yulma. Kalau bapa dah meninggal, datuk belah bapa yang menjadi wali yulma. Wali yulma ni dia nak urus apa? Urus harta anak belum balik. Urus dalam soal apa? Keseluruhan yang melibatkan harta, melibatkan sistem ekonomi dan sistem zakat. Kalau jual, dia nak beli, dia ada harta banyak, dia nak beli barang, boleh tak kita nak beli guna duit dia? Boleh. Maka siapa nak tukang beli? Wali yulma dia tukang beli. Kerana dia masih kanak-kanak belum balik. Jadi mudahnya tuan-puan 3 ni. Pertama bapa ke atas. Yang kedua siapa? Yang keduanya ialah wasi. Wasi ni makna bapa sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan pada isteri dia atau kepada adik dia atau kepada siapa pun. Dia kata kalau aku meninggal, tolong jaga harta anak aku yang belum balik. Dia ini dinamakan wasi, dinamakan orang yang menjadi wali untuk mengurus harta anak belum balik. Walaupun tidak ada kena mengena, bukan bapa saudara, bukan isteri, kawan saja, boleh. Wasi tu. Maka wasi ni dia kena bagi izin. Kalau dia tak nak urus sendiri, dia bagi izin pada isteri. Dia kata oleh kerana arwah ni pesan kepada saya, tolong jaga harta anak belum balik. Mudah senang ceritanya, saya saya wasiat, saya pindah kuasa saya kepada isteri arwah. Tu mudah. Dan yang ketiga tuan-puan, kalau kita cek arwah dah meninggal, wasi pun dia tidak ada, maka ketiga dia ada 3 saja. Yang ketiganya qadi daerah. Qadi daerah ini yang mengurus harta anak belum balik. Sebab tu qadi daerah tuan-puan, dia ada database dia. Dia ada anak belum balik dalam qaryah dia. Ada. Kenapa? Itu tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia nak mengurus. Cuma dia ni tuan-puan wilayah. Apa makna wilayah? Power syarat bagi kepada dia. Bukanlah dia yang buat keluar sendiri, dia akan pas kepada orang lain. Biasanya qadi ni dia akan bagi kepada isteri mudah. Ataupun tengok siapa penjaga anak belum balik ni, saya wakilkan, kerana saya ada kuasa dari segi syarak, saya wakilkan kepada puan ini, isteri ni, arwah ni, untuk uruskan harta anak belum balik. Maka siapa yang tugas bayar zakat tuan-puan? Inilah dia, wali lah tugas bayar zakat. Jangan orang lain bayar zakat fitrah, tak sah. Kenapa? Kerana syarak meletakkan, memberikan power, kuasa kepada wali yulma untuk mengeluarkan zakat.
Kita biasanya kadang-kadang isteri keluar zakat terus. Habis. Itu wali. Seperti bapa dan datuknya. Serah kepada wali. Atau kepada warisnya. Waris boleh, saudara mara dia boleh. Atau diserahkan ke mahkamah. Semua tak ada ni tuan nak serah kepada siapa? Serah kepada qadi. Ataupun mahkamah. Mahkamah dalam Islam ni tuan jangan duk nampak mahkamah hari ni. Mahkamah hari ni dia formal. Dia kena ada kena panggil dokumentasinya, kena pergi jumpa, bukan boleh jumpa hakim direct. Mahkamah tu pula ada binaan, ada tempat mahkamah. Mahkamah dalam Islam, mahkamah ni apa maksud dia? Bukan merujuk kepada binaan, bukan. Mahkamah ni merujuk kepada tempat yang dijatuhkan hukuman qadi. Kalau kita pergi jumpa qadi tu dia tengah minum di kedai kopi, kita mengadu pada dia, dia pun beri hukum, itulah dia mahkamah. Di mana? Di kedai mamak. Kebetulan tahan qadi duduk kedai mamak. Ya qadi, saya ni nak khiyar aib, semua dah tak ada. Penjual luar negeri, luar kawasan, waris apa saya tak jumpa, kedai dia tutup, saya nak pulang balik ni. Maka kebetulan qadi duduk mahkamah, kebetulan qadi duduk kedai mamak, tahan dia minum pagi. Saya nak kena hantar segera ni, penjual tak ada dalam kawasan, waris dia saya tak jumpa, carilah qadi daerah. Sebab tu setiap daerah dia ada qadi tuan untuk menyelesaikan apa saja hukum dalam daerah dia. Maka qadi pun pegang, qadi pun ambil, qadi pun jatuh hukuman. Maksud jatuh hukuman, qadi kata tak apa, aku terima barang ini, dan duit nanti aku akan arahkan peniaga bayar balik duit. Maka kedai mamak itu dinamakan apa? Dinamakan mahkamah, tempat menjatuhkan hukuman. Kita duk mau nampak mahkamah tu apa? Nampak magistrate, nampak bina, mahkamah besar, mahkamah Hulu Langat. Itu binaan. Dia bukan menunjuk ada binaan. Dulu mana ada binaan? Mahkamah ada qadi duk rumah je. Pergi rumah dia lah, rumah qadi. Itulah mahkamah dia. Pak dia jatuh hukuman. Dia mahkamah bergerak. Kalau jumpa di masjid, dia jatuh hukuman di masjid, tu mahkamah. Di masjid mahkamah. Tu. Maka hari ni dah sistematik dah tuan-tuan, ada binaan, ada tempat dah. Zaman dulu tak ada tempat. Khalifah pun tuan-tuan duk rumah. Tak ada bangunan besar-besar yang menempatkan khalifah. Tak ada Wisma Putra. Hari ni ada semua tempat, mudah tuan-tuan, mudah kita nak pergi. Tu pun bukan mudah sangat nak pergi jumpa, bukan mudah. Dulu mudah aja pergi jumpa rumah dia, terus jumpa khalifah, orang kontrol dunia. Nak jumpa Saidina Abu Bakar, pergi jumpa di masjid ataupun pergi rumah dia. Pejabat rumah dia lah. Tu. Dia tak ada Wisma Putra. Saidina Abu Bakar dulu tak ada. Nabi sama juga. Nabi tak ada Wisma Putra. Wisma Putra dia adalah rumah dia dan juga masjid dia. Itulah tempat dia jatuh, tempat dia memerintah. Memerintah dunia pula tu Nabi. Ingat Nabi kalin-kalin. Ingat Nabi Cak Ayam. Merintah Mekah saja. Dunia Nabi merintah dulu. Semua waktu dulu, pusat dia adalah Madinah. Pusat pemerintahan dia adalah Madinah. Perintah dunia pun putus mesyuarat dalam masjid je. Habis. Dan jika penjual itu gaib, penjual itu tidak ada dalam negeri, dan wakilnya pun tidak ada, wakil pun tidak ada dalam negeri, waris pun tidak ada, nak lempar di mana barang ini? Kena hantar segera. Hendaklah wajib dirujuk, yang dilaporkan kepada mahkamah. Wajib dilaporkan kepada mahkamah. Kemudian qadi lah, qadi daerah. Dia tanya mahkamah mana pula? Qadi daerah. Selain daripada itu, wajib atas pembeli mencari orang yang menyaksi. Ni tuan-puan, isu apa ni last kali ni? Dia kena ada saksi nak hantar balik barang ni. Barang nak bawa balik ni, kita dah tengok terus ada berlakunya kerosakan pada barang ni, maka nak hantar balik lah. Dalam perjalanan nak hantar ke penjual ni, kena ada saksi. Selain daripada itu, wajib atas pembeli mencari orang menyaksikan pasah. Saksi pasah. Pasah ni cancel. Saksi nak hantar balik. Takut berlaku apa-apa isu dakwaan, maka saksilah. Dalam jual beli tuan, saksi tu sunat saja, tak wajib. Dalam nikah yang wajib mazhab kita. Contohlah tuan, ada orang ini kan jual rumah cari saksi, jual kenderaan besar jadi saksi.
Dia hak besar je dia cari saksi ni, jual rumah, jual tanah besar. Kalau jual kecil-kecil dia tak perasan. Macam kita gini tuan, dia nampak saksi ni hak besar saja. Begitu juga ijab kabul, dia nampak barang besar je ijab kabul. Kalau kita beli jual tanah, tuan ada ijab kabul. Kalau jual beli kenderaan, adalah setengah yang second hand ada ijab kabul lah dengan owner. Kan salesman tak ada ijab kabul juga. Tapi kalau kita jual barang kecil, tak ada ijab kabul. Dia main hulu-hulu je. Sebenarnya ijab kabul ni bukan barang kecil saja, bukan barang besar saja, bahkan semua barang. Sama ada kecil, sama ada besar. Dan kita i'anatul talibin sebut apa? Sama ada barang itu rasid, barang itu harganya murah, barang itu harganya tinggi, sama, semua kena ada ijab kabul. Walaupun kita beli gula-gula saja, kena ada ijab kabul. Beli gula-gula RM1 saja ataupun beli air yang 50 sen saja, kena ada ijab kabul. Saya belilah air ni 1 tin dengan harga 50 sen tunai, habis. Kena ada ijab kabul walaupun kecil. Itu qaul yang mu'tamad mazhab Imamuna Syafi'i rahimahullahu taala. Hari ni lenyap habis tuan-tuan. Dia main hulu-hulu je. Orang tanya tuan-tuan, ada orang tanya, orang tak puas hati. Dia kata, ustaz saya dah bayar dah, nak dia ijab kabul apa lagi? Saya dah bayar, dia bagi barang. Adahlah dia kata. Nak dia ijab kabul apa lagi? Jawab dia tuan-tuan, beza, ini poin penting. Beza di antara sistem jual beli dalam Islam dan sistem jual beli secara konvensional. Belum Islam turun, orang panggil zaman jahiliah, dah berlaku tuan-tuan transaksi jual beli. Bahkan ulama sebut zaman jahiliah sistem ekonomi mereka maju di Mekah. Bukan turun Nabi itu bertambah maju, mereka dah maju dah. Cuma Nabi tukarkan sistem ekonomi jahiliah kepada sistem ekonomi dalam Islam. Maksudnya sistem perniagaan dalam Islam. Beza di mana? Dasar yang menunjangi sistem ekonomi, dasar dia ialah akad. Bahasa moden dipanggil kontrak. Akad apa dia? Akad yang telah diperuntukkan oleh syarak. Syarak create akad tuan-tuan. Akad ni yang kata ijab kabul tu, yang ni nama dia akad jual beli, yang ni nama dia akad hutang, yang ni nama dia akad hadiah, yang ni nama dia akad hebah, yang ni nama dia akad sedekah. Akad itulah yang membezakan di antara transaksi konvensional dengan transaksi Islam. Beza zaman sebelum Nabi turun tuan-tuan dengan Nabi dibangkitkan, ekonomi sama, tapi bezanya ialah cara, ataupun bahasa kita dipanggil, bezanya adalah sistem ada. Dulu ramai bayar tak ada apa, bahkan riba bercambah. Tak ada akad apa, tak ada akad nama jual beli ke, nama ijab kabul, nama hebah bisawab ke, nama hadiah ke, nama sedekah, nama pinjan, nama qardi, nama mudarabah, tidak ada. Dia main payment saja. Maka bayar turun Islam, sebab tu saya selalu sebut Islam ini orang panggil dia menyediakan platform, dan kita pilih untuk guna akad mana. Boleh pilih. Nak guna akad jual beli, boleh pilih. Sebab tu secara umumnya tuan-tuan, sistem perniagaan dalam Islam secara umum dia mempunyai 2 akad utama. Kita kena tahu. Akad pertama apa dia? Dia panggil akad pertama, dia panggil akad akad berorientasikan keuntungan. Ini dia panggil akad manfaat bahasa cara. Maksud apa? Maksud akad transaksi ini boleh dia ambil keuntungan daripada akad itu. Seperti apa tuan? Seperti jual beli, boleh ambil keuntungan. Seperti sewa, boleh ambil keuntungan. Pelaburan, boleh ambil keuntungan. Ini akad yang Allah menyediakan khusus untuk kita create income. Maka nama akad itulah jual beli. Sama ada jual beli cash, jual beli hutan, akad sewa boleh. Ini akad yang memang khusus untuk ambil keuntungan. Berlipat kali ganda pun tak apa. Cuma Imam Ghazali sebut jangan untung lebih daripada 3 kali lipat. Nak 100 kali lipat pun boleh, harus. Cuma Imam Ghazali kata nak jaga kebajikan orang, nak jaga keberkatan dalam perniagaan, jangan lebih 3 kali ganda keuntungan.
Tapi harus, kalau segi harusnya berapa kali ganda pun boleh, asalkan dia setuju. Modal RM10 saja tuan air kita jual dengan harga RM100. Orang beli tak? Orang beli, sah. Walaupun lipat kali ganda, boleh. Cuma Imam Ghazali kata, nak jaga kebajikan orang, kenapa sistem perniagaan Islam dia ada nilai kebajikan. Kena jaga. Itu beza. Ada nilai kebajikan dalam itu. Nilai nak membantu orang. Jangan nak mengambil kesempatan meletakkan harga yang berkali ganda. Walaupun boleh. Sebab itu tak menjadi isu. Ada orang tanya, kalau untung banyak sangat sah dah Ustaz? Boleh. Kalau dia redha, kalau dia setuju. Air ni harga RM1 je modal tuan. Tiba-tiba kita jual RM10. Sah ke tidak? Sah kalau dia setuju. Kalau dia tak setuju memang tak boleh paksa dia lah. Cuma nak jaga, Imam Ghazali kata, nak jaga kebajikan orang, nak jaga unsur keberkatan dalam perniagaan, jangan lebih daripada 3 kali ganda. Maknanya modal RM1 bolehlah jual RM4, janganlah sampai RM5. Baik, saya tahu. Dia yang kedua tuan-tuan ni, akad yang kedua dan sistem perniagaan Islam, nama adalah akad tabarruk. Akad tabarruk ni ialah akad untuk kita create pahala, untuk dapat pahala, semata-mata pahala tanpa income. Kalau akad income ni tuan-tuan, dia pahala pun dapat, duit pun dapat. Akad jual beli, pahala pun dapat, duit pun dapat, keuntungan pun dapat. Akad sewa, duit pun dapat, pahala pun dapat. Ada satu lagi tuan-tuan, memang akad untuk create pahala semata-mata, tidak ada income. Dia panggil akad tabarruk dalam bahasa akademik. Akad tabarruk ni akad yang Allah sediakan untuk kita buat pahala. Tak boleh ambil keuntungan walaupun 1%, tak boleh. Contoh apa tuan? Akad hutang. Akad hutang, akad untuk dapat pahala, pahala besar. Kita bagi hutang ke orang. Tak boleh ambil benefit daripada akad hutang. Nak boleh nak cah 1%, tak boleh. Jadi riba. Itu kenapa? Karena kalau nak untung, ambil akad lain. Akad hutan ada. Akad jual beli hutan ada. Silap. Akad jual beli hutan, bukan akad hutan. Itu akad untung. Banyak lagi akad kebajikan ni tuan-tuan. Akad untuk dapat pahala. Akad hebah. Kita bagi hebah kepada orang tuan-tuan. Nak dapat untung ke nak dapat pahala? Nak dapat pahala. Ni saya hebah kepada Tuan Haji. Saya hebah air kepada Tuan Haji. Kita hebah semata-mata hebah akad pahala. Itu dia panggil apa tuan-tuan? Dalam ekonomi Islam, Allah menyediakan dua bentuk nilai. Satunya ialah nilai pahala, yang kedua adalah nilai keuntungan. Islam ni tuan-tuan dia jaga dua-dua. Bukan nak pahala saja, ekonomi tak cara dah. Ekonomi pun dia suruh jaga. Nabi dia bina masjid tuan-tuan, dan Nabi bina pasar depan masjid untuk jaga ekonomi para sahabat. Nabi ajar, Nabi latih. Nabi dia bukan pengurus. Nabi dia beza, dia bukan manager, dia bukan pengurus, tetapi Nabi dipanggil khalifah, dipanggil leader. Leader ni tuan-tuan, apa beza dengan manager? Manager dia mengurus, dia tak buat. Tetapi leader dia buat sendiri, orang lain boleh follow dia dan dia boleh arah orang lain. Nabi tuan-tuan dia ajar sahabat, dia sendiri mula berniaga dan dia arahkan, dia tepatkan, dia bimbing, dia latih sahabat-sahabat berniaga dalam pasar dia. Dan sirah Ibn Hisham menyatakan tuan-tuan, ketika zaman Nabi ekonomi dan sangat maju, ketika tu dia boleh membuka lebih 14 pasar raya besar di Madinah. Bukan mak biasa-biasa, tetapi pasar raya besar di Madinah dikuasai oleh Nabi ketika itu. Pada awalnya Nabi mula buka Madinah tuan-tuan, Nabi menumpan pasar Yahudi berada di hadapan Masjid Nabawi. Nabi dia nak create ekonomi sendiri, dia terpaksa menumpan ekonomi Yahudi. Sebab itu tuan-tuan, kita menjadi isu untuk bermuamalah dengan orang kafir. Walaupun orang kafir itu Yahudi sekalipun, boleh bermuamalah dengan dia, boleh berjual beli dengan dia, tak menjadi isu. Kita ingat tak boleh ke nak beli barang Yahudi? Kenapa tak boleh beli barang Yahudi? Cuma dah beli barang kita, boleh cantik belilah barang kita. Cuma nak cerita hukum, Nabi pada awalnya dia bermuamalah
berniaga di pasar Yahudi. Dalam pasar Yahudi Nabi buka pasar, dia panggil pasar Nabi dalam pasar Yahudi. Dalam pasar raya besar Yahudi Nabi create panggil apa, pasar kecil. Bermula pasar itulah sehingga Nabi boleh kontrol ekonomi Madinah. Baik, habis tuan-puan. Sebab tu nak buka minda supaya tuan-puan, ekonomi Islam itu kita kena tengok juga, jangan lepas kepada orang lain. Kerana itu asalnya Nabi ajar kita. Jangan lepas, jangan duk fokus sembahyang saja. Jangan duk fokus sembahyang, zakat, haji saja. Ekonomi tak apa orang lain. Sedangkan ekonomi ni tuan-puan, lepas sembahyang Nabi ajar. Belum keluarga lagi, belum munakahat lagi, belum jenayat lagi. Nabi fokus lepas daripada sembahyang, Nabi bina muamalah dulu. Sebab tu tuan-puan tengok, kalau susunan 4 robok ni tuan-puan, tengok kitab kita ni 4 robok, penyusunan dia tuan-puan. Jilid yang pertama sembahyang, jilid yang kedua perniagaan ataupun muamalah, jilid yang ketiga baru munakahat, baru menikah. Kena ekonomi dulu baru boleh menikah. Belajar dulu, cari duit, baru boleh menikah, baru ada mas kahwin, baru boleh sara isteri, boleh sara anak bini. Yang keempat, baru cara nak manage negara, dia panggil apa? Perundangan. Kita hari ni tinggal satu tuan-puan. Nikah tu nikah lagi lah. Menikah tak ada orang tak menikah. Tinggal satu apa? Sembahyang. Tu pun tinggal buat sajalah, belajar tak apa juga. Mari ikut dan juga. Nak cerita masih ada lah sembahyang tu, walau ekonomi tak ada pun. Nabi ajar apa tuan-puan? Ni ilam saja. Saya nak berhenti sebelum saya nak ilam. Nak berhenti di tu. Selain daripada itu, wajib atas pembeli mencari orang yang mensaksi pasah atau cancel itu. Pasah dengan cancel sama. Atau masa dalam perjalanan menuju ke tempat penjual atau ke mahkamah. Dalam nak hantar balik tu tuan-puan, kena ada saksi tengok kita nak hantar balik barang tu. Takut berlakunya apa nama ini, sebarang penipuan. Kena ada saksi. Baik, muka surat 20 kita akan sambung akan datang. Disyaratkan lagi, jangan digunakan barang jualan itu setelah diketahui ada cacat. Tak boleh guna. Kalau dah tengok cacat, guna lagi tak boleh. Dikira tak boleh hantar. Baik, habis tuan-puan, insyaAllah kita akan sambung bulan depan muka surat 21. Masih lagi cara untuk hantar balik. Last kali ni tuan-puan, yang saya sebut apa, Nabi fokus ni untuk maklumat sahaja. Dalam sistem ekonomi kita dah lama kita tinggal muamalat tuan-puan, kita dah berada di zon selesa kita. Kita fokus sembahyang saja, tak cara pun ekonomi ni. Nabi fokus tuan-puan. Nabi kata dalam sistem ekonomi Islam yang Nabi fokus ni adalah 2 benda yang sangat bernilai. Dalam sistem ekonomi, kalau tuan-puan perhati, sistem ekonomi ni dia banyak berjual beli tuan-puan, banyak 21 lebih. Dia panggil akad untuk create untung dan akad untuk buat pahala. Ada satu akad create untung dan pahala, satu akad semata-mata pahala tanpa untung. Maka apabila kita dah boleh guna akad untuk dapat pahala, apabila kita guna akad untuk dapat untung, maka kita boleh beli aset. Apa yang Nabi ajar aset yang paling kita kena jaga dalam kehidupan kita? Pertamanya tuan-puan, kalau tuan-puan perhati, Nabi akan fokus kepada hubbul watan minal iman. Tempat tinggal, tanah tuan-puan, tanah Nabi jaga. Janganlah lepas mudah-mudah tanah kita. Kena pergi didik generasi kita. Kita tak apa dah tuan-puan, mungkin tak banyak hari dah kita, mungkin 20 tahun lagi mati kita. Yang kita nak tinggal adalah generasi akan datang. Kena bagi kesedaran betul-betul. Ada sedikit jaga. Kalau ada duit beli. Itu cara pertahan. Nabi ajar cara pertahan tanah air bumi umat Islam. Jangan mudah-mudah lepaskan tanah kita pada orang lain. Batu lama buat peruntukan siap tuan-puan, dalam konun jenayah. Dan kalau tuan-puan baca muamalah ini, dia ada satu tajuk. Sebab itu tuan-puan hari ni tidak ada kesedaran jaga tanah ni. Kenapa? Kerana modul ini telah dilupuskan di peringkat sekolah. Tidak ada dah, anak-anak kita tak belajar. Ada dalam modul ini tuan-puan akta tanah. Hari ni tak belajar tuan-puan. Babul ahya'ul mawad, bab pada membincangkan hukum menerokai tanah, memiliki tanah. Hukum menjual tanah kepada orang Islam, menjual tanah kepada orang bukan Islam, semuanya ada hukum dalam muamalat. Kenapa? Kerana Nabi nak jaga tanah air.
Nabi jaga tanah air dengan maksud apa? Dengan maksud jaga agama, jaga tanah air kita. Jangan jaga agama saja. Tanah air tempat kita nak duduk ni kena jaga. Dengan maksud apa? Ada aset, ada duit banyak, cari duit. Jangan kata cari duit melalaikan. Tu tengok mitos-mitos. Dia nak suruh orang Islam tidak berpegang kepada ekonomi. Dia buat cipta di kita punya pemikiran kita, tuan-puan. Jangan cari duit banyak, lalai. Jangan dia duit banyak jadi korun. Jangan cari duit banyak, cari duit banyak, melalaikan dan juga tak sampai ke masjid. Tuan-puan, sampai ke masjid tak sampai ke masjid bukan isu kaum kaya ataupun jutawan. Orang jutawan nombor satu dunia, tuan-puan. Nombor satu dunia. Tidak ada lagi nak challenge sampai hari ini. Orang kafir tak boleh challenge lagi sampai hari ini. Abdul Rahman bin Auf, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan apa? Menyatakan aset yang dimiliki oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf hampir 90% aset di Madinah milik dia. Kekayaan bumi Madinah, tuan-tuan puan, milik Abdul Rahman bin Auf. Nombor satu kaya, tidak ada orang boleh atasi dia sampai hari ini. Hari ini, tuan-puan, contohlah, Madinah lebih besar daripada Malaysia. Contoh, tanah Malaysia ini dimiliki oleh seorang kaya. Menama dia Contoh, tuan-puan, Malaysia ni kecil, Madinah lebih besar. Yasrib lebih besar dulu. Belum lagi keluarnya Madinah. Nak cerita tanah jajahan dia milik, tuan-puan, luas. Itu aset tanah ladang. Belum cerita aset unta yang dimiliki oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Orang kaya nombor satu dunia, tapi tak pernah miss satu waktu berjemaah di belakang Nabi. Tak pernah meninggalkan sembahyang jemaah. Nampak tak kekuatan orang Islam sebenar? Tapi mitos selepas penjajah, jangan cari dunia kerana boleh melalaikan. Jangan cari dunia kerana boleh ikut korum. Dia tak sebut Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia tenggelamkan nama ni, tuan-puan. Generasi kita tak kenal siapa jutawan nombor satu. Tak kenal. Anak-anak kita dah tak kenal Abdul Rahman bin Auf. Nampak, tuan-puan? Inilah dia peranan-peranan yang boleh melemahkan generasi kita, generasi anak-anak kita. Sebab tu dia orang dah tak rasa kesedaran untuk cari harta, dah tak ada kesedaran untuk jaga tanah air sendiri. Dapat tanah pusaka, dia jual, tuan-puan. Dia jual. Kalau jual di kampung, beli di KLCC, tak apa. Dijual di kampung tanah pusaka, tak beli di KL ni. Itu yang kita jadi isunya. Kalau jual di kampung, tak apa, beli di KLCC jadi orang milik orang kita. Tak apa. Tu tanah jaga, tuan-puan. Kena bangkit kesedaran kalau generasi ada duit beli tanah. Dan aset yang kedua Nabi ajar, tuan-puan, kalau tuan-puan perasan, mata wang dulunya ialah dinar, emas. Simpan emas. Jaga tanah, simpan emas. Dua aset dalam Islam, jaga. Sebab tu, tuan-puan, pergi Kelantan, tuan-puan. Orang Kelantan ini bukan nak angkat lah orang saya, bukan. Nak cerita saja. Dulu, bukan hari ni lah. Dulunya. Ya? Dah habis dah. Dah habis dah. Jangan bimbang. Kita mengaji, Tuan Haji, dia tak apa pahala banyak, pahala ada. Saya dah bersuruh, saya tak boleh terlalu lama. 40 minit itu dah. Okey. Tak apa. Tuan Haji nak datang solat, kita nak mengajar. Jadi sekejap saja. Sekejap saja. Ini yang masalah apabila kita nak mengajar benda-benda penting, Tuan Haji tak nak dengar. Tak dengar, tapi dah tak tahan lama-lama sangat, harus berada dekat 1 jam. 40 minit cukup lah. Banyak masa lagi untuk sambung. Sekejap, last sekali. Baik, selah. Saya pun ada satu kuliah lagi, terlebih masa sekejap. Jadi kembali balik, tuan-puan. Tanah dengan orang panggil apa, tanah dengan emas menjadi habit, orang panggil apa, jadi aset besar di apa nama ni, di Kelantan. Jadi kita meraihkan atau ayah haji kita ni,
Dia nak semayang cepat tuan-puan, jadi kita berhentilah. Saya pun panggil apa, memanglah eloknya 45 minit 50 lah. Cuma kita sebulan sekali mengaji tuan-puan, tu yang jadi terlebih tu. Dah lah mengaji tu maghrib 45 minit. Kalau tak ada maghrib tuan-puan, tak mengaji dah. Cari, kalau lah nak mengaji betul tuan-puan, tak mengaji. Maksud kesedaran mengaji tak ada dah. Mari nak semayang je. Itu yang masalah ilmu kita hilang. Orang buat berkuliah kitab semayang, tak nak semayang, tak nak mengaji. Mari nak semayang je. Orang buka kitab muamalah, lagilah tak nak mengaji. Dia kata muamalah buat apa? Dia mari nak semayang je. Itu masalah dia. Baik, tak apa tuan-puan. Kita meraihkan untuk ayah haji kita berhenti. Wallahu a'lam. Dan jangan tuan-puan, jangan terasa hati tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.